Ulama kita di Mekah menghantar wakil mereka ke Selangor, namanya Tengku Mahmud Zuhdi, orang Kelantan petani, supaya menjadi mufti. Orang Selangor ketika itu tidak ada yang alim untuk menjadi mufti, terpaksa dihantar daripada petani yang dilatih di Mekah, namanya Tengku Mahmud Zuhdi. Minggu lepas saya pergi ke masjid di Raja Kelang, saya ceritakan dia kata inilah masjid dia, saya tak tahu pun. Subhanallah, itu tempat dia bersuluk. Rupa-rupanya ini tokoh besar yang didatangkan ke Selangor supaya mencegah Selangor daripada kemasukan British, tapi Britishlah masuk ke Selangor. Sultan Alauddin tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dia menjadi mufti kepada Sultan Alauddin di Jugra, kemudian berpindah ke Kelang. Tetapi sayang, British telah menaklukki Selangor. Di Negeri Sembilan, ulama kita di Mekah mengantar seorang tokoh yang dipimpin, yang dilatih di Mekah, namanya Syekh Muhammad Said, yang menjadi mufti Negeri Sembilan, dan dia juga orang Lingga petani. Oleh sebab itu kita lihat bagaimanakah umat ulama kita di Mekah merancang supaya dibina pendekar-pendekar kita. Lalu seorang ulama besar di Mekah bernama Syekh Osman Sani dihantar ke Pekan Pahang untuk melatih pemuda-pemuda Pahang berjuang di atas nama jihad, dan dilatihnya Datuk Bahaman, Mak Kila dan sebagainya. Di belakang Datuk Bahaman ialah ulama kita di Mekah, tuan-tuan. Tapi sayang, tak pernah tulis dalam sejarah kita. Mereka mengatakan Datuk Bahaman berjuang bersendirian tanpa ada orang di belakang. Rupa-rupanya dia ditiup semangat jihad di Mekah. Tuan-tuan, Tok Janggut juga demikian, dilatih di Mekah oleh Syekh Ahmad Al-Fatani supaya, tapi sayang, British mengatakan Tok Janggut menentang sebab cukai. Bohong, tuan-tuan. Dan apabila dia berjuangkan jihad atas nama Islam, maka yang menangkapnya lah, tuan-tuan, mata-mata Melayu. Ini pengkhianat, pengkhianat pada perjuangan Islam. Moyang kita dulu, tuan-tuan, moyang kita menjadi mata-mata maksudnya spy British. Orang Melayu telah menjadi belot ketika zaman British, makan gaji British dan menjadi pembelot, dan orang Melayu menangkap Tok Janggut, tuan-tuan. Dan moyang saya hidup sezaman dengan Tok Janggut. Dikatakan dia ditangkap dan dibunuh. Datuk saya kata tak, dia tak ditangkap pun, ada kat macam, dia kata. Yang dibunuh orang lain, Bengali. Dan dikatakan Tok Janggut, itulah helah British. Tuan-tuan, Osmaniyah datang memberitahu kepada tentera-tentera Melayu yang bekerja dengan British bahawa kamu telah mengkhianat Islam. Kamu sepatutnya menghala senjata kamu kepada British. Tuan-tuan, infanteri kelima telah menyahut panggilan ini. Mereka menyerang British, mereka tentera British, mereka sedar mereka bekerja dengan musuh Allah, mereka menentang British, tetapi British sudah hampir kalah di Singapura, dan British mengadakan firing squad, menembak seorang demi seorang yang dituduh memberontak tersebut, sedangkan dialah pejuang yang sebenarnya. Berita kita tidak ada, tuan-tuan, tidak pernah ditulis. Inilah pejuang-pejuang yang sedar mereka menjadi talib British apabila Osmaniyah datang melalui ulama-ulama di Singapura menceritakan bahawa kamu adalah pengkhianat kepada agama. Dia baru sedar, dan dia telah bersama dengan ulama menentang British, dan hukuman adalah mati. Tuan-tuan yang saya hormati, masa telah begitu lama, akhirnya kita British kalah dan Jepun datang. Jepun datang untuk membebaskan negara kita daripada British, itu tidak diberitahu, dan dia datang membunuh orang Selangor sebab orang Selangor sangat setia kepada British. Dia menjadi ketua kampung dibunuh sebab dia melaporkan pada polis mata-mata lah tali barut British. Oleh sebab itu Jepun yang datang untuk membantu umat Islam, sebab satu-satunya negara yang bersepati dengan Islam ialah Jepun dan Jerman. Tetapi sampai sekarang, tuan-tuan mengatakan Jepun datang menjajah tanah Melayu, sedangkan dia datang untuk mengusir British, dan dia memberikan kemerdekaan kepada kepada Indonesia. Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepun. Sejarah tidak pernah tulis. Di Melaya, kemerdekaan diberikan oleh Jepun kepada Dr. Wahidin Hilmi. Dr. Wahidin Hilmi telah mengisytiharkan kemerdekaan negara kita pada 12 Ogos 1945, ketika Jepun telah kalah. British belum ada, tetapi orang Melayu sangat rindu dengan British. Mereka memanggil British kembali, dan kemerdekaan yang diisytiharkan oleh Dr. Wahidin dibatalkan. Dr. Wahidin telah pergi ke bangsa-bangsa satu membawa mesej bahawa kami negara merdeka, tetapi sayang berita ini tak sampai pada kita. Kita merdeka pada tahun 1957,
Dan mereka, British telah mengetahui sekiranya kemerdekaan dapat kepada Dr. Burhanuddin sama seperti kemerdekaan dapat oleh Soekarno, sebab British akan dihalau, Belanda akan dihalau. Oleh sebab itu, sebelum mereka dihalau, mereka mencari proksi. Proksi mereka ini diberikan hadiah kemerdekaan orang yang tidak berjuang. Mereka yang tidak berjuang diberikan kemerdekaan, entah daripada mana datang. Tiba-tiba mereka diberikan kemerdekaan dan kita pergi tanda di London dan mereka pun diacahkan sebagai hero negara dan merdeka. Alhamdulillah, akhirnya ke merdeka juga 31 Ogos 1997. Tetapi orang Melayu sangat derita, mereka tidak nak merdeka pun. You will suffer if British go. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Orang Johor tak nak merdeka. Ini perkataan Sultan Johor. Mereka tidak ingin merdeka. Siapa nak bayar gaji kita? Siapa nak jaga negara kita sekiranya diserang oleh Jepun sekali lagi? Rupa-rupanya kita tak merdeka. Siapa kata kita nak merdeka? Ini pejuang kemerdekaan. Siapakah yang pejuang kemerdekaan? Itu yang pegang bendera di atas. Hidungnya panjang, tuan-tuan, bukan macam hidung kita. Yang macam hidung kita di bawah itu. Tengok tuan-tuan, di bawah itu. Yang mati di bawah itu orang Melayu, atas orang British. Sejarah kita, siapa bersama British dah hero negara. Dan tuan-tuan tengok di dinding tugu negara kita, nama British, nama India yang menjadi tentera British menjadi hero kepada negara kita. Siapakah kita sebenarnya? Sejarah telah dipalsukan. Syarat kemerdekaan, hukum Islam ditolak, hukum Kristian diangkat, dan common law dijadikan sebagai undang-undang persekutuan sampai hari ini. Tuan-tuan, dalam kelas kita ada Islam is the religion of federation. Islam agama persekutuan, tetapi dimasuk paling akhir dalam perlembagaan. Dan Tengku terpaksa memberitahu bahawa itu bukan maksudnya ini negara undang-undang Islam, tetapi budaya untuk berdoa tak boleh guna Kristian, tapi guna doa Islam. Dia sebut seperti berikut. Dia kata, however, that the whole constitution was framed on the basis that the federation will be a secular state. Dengar betul-betul. This is not a Muslim state. Ialah secular state. Dan ini sanggup menyayat hati. If any state law is inconsistent with federal law, the federal law shall prevail and the state law shall, the extent of inconsistency, be void. Ini hukum Al-Quran di bawah, undang-undang syariah, undang-undang Kristian di atas. Mana-mana undang-undang ini yang bercanggah dengan ini akan terbatal. Al-Quran terbatal oleh undang-undang Kristian. Siapa tuan-tuan? Siapa kita sebenarnya? Apakah kita seorang Muslim apabila kita mengatakan undang Quran di bawah undang-undang Kristian? Dan setiap orang Islam, orang Indonesia mesti kesetiaan kepada perlembagaan, meletakkan Al-Quran di bawah undang-undang yang paling tinggi, federal law, yang diambil daripada common law in British. Berundang meletakkan Islam di atas, undang-undang sipil di bawah. Kita undang sipil di bawah, kita undang Islam di bawah, sipil di atas. Ini nasib kita, tuan-tuan. Dan akhir sekali, tuan-tuan, kemerdekaan yang kita ada penuh dengan ranjau dan pengorbanan. Dan kita lihat juga bagaimanakah Perdana Menteri British ini, seorang Yahudi, mengatakan sekiranya Al-Quran berada di tangan umat Islam, kita tidak akan dapat mengalahkannya sekali-kali. Caranya adalah bebaskan mereka daripada Al-Quran, bebaskan mereka daripada tulisan Jawi, dan kita laksanakan pada tahun 1996, kita tukar bahasa Melayu menjadi tulisan Romi, dan generasi muda telah tidak dapat membaca Al-Quran lagi sebab Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Dan Khair Johari telah menjadi juara. Kebetulannya dia telah mengisytiharkan tulisan Romi ini di tempat sekolah saya belajar masa saya kecil dulu. Dan di sekolah itulah diumumkan bahawa kita akan menggunakan tulisan Romi, selepas ini tulisan Jawi kita akan dihapuskan. Dan malang hari ini, tuan-tuan, syarat kemerdekaan ialah kita menerima pendidikan sekular. Sekolah agama ada, tetapi sekolah sains ada, sekolah sastra ada. Kita pisahkan ilmu ke dalam komponen yang berbeza-beza. Kita mengamal secularism sebagai syarat kemerdekaan, dan kita mengambil secularism dan kita ambil kapitalism, liberalism, pragmatism yang menjadikan interest sebagai dasar ekonomi negara kita. Dan siapakah kita apabila Allah mengatakan wahallahul bai'a wa harrama riba, sedangkan
kredit kad tuan-tuan ada riba dalamnya. Bukan setiap tahun, setiap bulan, setiap hari tuan-tuan berhutang akan dikira dengan SNAR